Lihat di halaman 23. Sound system ni bagus kan? Okey, saya takut nanti terlalu tajam suara tak faham pula. Sebab yang penting mesej tu sampai kepada tuan-tuan. Penyelamat dari api neraka. Api neraka, neraka tu api. Jangan kita katakan neraka tu macam bilik ni besarnya, tidak. Neraka ini lebih besar dari bumi Allah ni. Di dalam hadis, neraka Jahannam lebih besar daripada bola bumi ni. Lihat dari zaman Adam sampai kiamat berapa bilion manusia. Dan hanya 10% dari zaman Adam sampai hari kiamat, 10% masuk syurga, 90% masuk neraka. Ramai kan? Sehingga Quran mengatakan la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Akan aku padatkan neraka Jahannam dengan jin dan manusia. Nauzubillah, kita manusia walaupun bukan jin. Jadi selamatkan diri kita daripada neraka. Oleh kerana luasnya neraka seperti berbolah bumi lebih besar, ke mana nak lari? Kalau di dunia panas di Singapura, mungkin ada duit pergi London, duduk dalam London lama-lama sejuk. Ya kan? Kalau di Mekah musim panas, kita lari pergi Abha ataupun pergi Taif. Kalau di neraka nak lari ke mana? Neraka hak. Dan neraka ada 7 peringkat. Di antara yang paling dahsyat sekali, orang tinggalkan puasa. Jadi halaman 23. Puasa terutamanya puasa sebulan di bulan Ramadan, ia menjadi penyelamat dari api neraka dan pembuka pintu syurga. Bukalah pintu syurga. Pintu syurga itu luas. Dan di antara orang yang paling laju nanti masuk ke syurga, saya tak dapat membawa hadis-hadisnya kerana panjang sangat. Orang yang paling laju masuk syurga adalah orang yang berpuasa. Orang yang masuk syurga ni ada bermacam-macam. Ada yang merangkak, ada yang mengesit, ada yang berlari, ada yang berjalan dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang berpuasa, di antara kemuliaannya Allah beri fadilah seperti seperti kilat. Tahu seperti kilat? Laju. Allah beri transport untuk meniti siratul mustaqim, sirat yang di bawahnya neraka, yang ada galah-galah menguit orang-orang yang melintas di atasnya, untuk selamat di antaranya puasa. Subhanallah, nikmatnya puasa bagi orang yang memahami persoalan puasa. Jadi Rasulullah SAW bersabda, man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama as-salata wa sama Ramadan kana haqqan 'ala Allah ay yudkhilahu al-jannah. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan solat, berpuasa di bulan Ramadan, satu kebenaran, itu janji Allah. Ini janji Allah, satu kebenaran atas Allah memasukkannya ke syurga. Ingat, Allah mengatakan innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkir janji. Ini janji Allah. Rebutlah janji Allah. As-sawmu jannatun min 'adzabillah. Puasa itu perisai penyelamat dari azab Allah. Azab Allah tidak ada tempat kecuali di neraka. Azab Allah di neraka. Siapa ingin menyelamatkan dirinya, memperisai dirinya daripada neraka, berpuasalah di bulan Ramadan. Dan puasa-puasa sunnah tadi. Sebab puasa sunnah akan menempel kekurangan-kekurangan puasa wajib kita. Mungkin puasa kita, masa puasa kita mengumpat. Mungkin ada benda haram kita termakan. Mungkin ada benda yang kita pukul dan sebagainya. Mungkin kucing diam-diam kita sepak misalnya. Ini semua dosa-dosa yang boleh dihapuskan dengan puasa sunnah. Di samping kita keluarkan zakat nanti. As-siyamu jannatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa itu perisai. Seseorang berperisai dengannya dari neraka. Jadi untuk menjadikan orang ahli syurga, berpuasalah antum. Lihat di halaman 24. Tidaklah ada seorang hamba berpuasa di jalan Allah kecuali Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 70 musim, yakni 70 tahun. Berapa orang di sini yang 70 tahun? Kalau suruh angkat tangan, sedikit saja. Dengan fadilat puasa, 70 tahun dijauhkan kita daripada api neraka. Sahabat ni berapa umurnya 70 tahun, minta maaf? Belum? Hampir. Ini seolah-olah Allah mengkhabarkan kepada kita, mustahil orang yang berpuasa di bulan Ramadan boleh masuk neraka, sebab janjinya perisai.
Tapi berapa ramai orang tak berpuasa. Orang tak berpuasa jangan jadikan contoh. Contoh kita adalah Rasulullah. Peduli apa dia nak rebut neraka? Ada mengatakan, lihat orang-orang yang tak beriman. Ada seorang pernah berkata kepada saya, kalau semua nak masuk syurga, sia-sia Allah buat neraka katanya. Nauzubillah. Ada orang sombong seperti itu. Kan orang ini namanya kurang ajar kalau istilahnya orang tua-tua. Katanya kalau semua nak masuk syurga, sia-sia Allah buat neraka. Kau pilih neraka. Kenapa kau pilih neraka? Sia-sia Allah jadikan kau. Sebab manusia dijadikan untuk menyembah Allah. Kalau tak menyembah Allah, sia-sia Allah jadikan kau. Makanya dibuang ke tong sampah. Di mana tong sampahnya? Neraka. Masih di halaman 24. Puasa itu perisai yang menyelamatkan diri dari api neraka. Apabila seseorang kamu berpuasa, janganlah berkata keji. Tolong jangan menggunakan kalimah yang buruk-buruk. Qulu lin-nasi husna. Allah mengatakan, gunakanlah kalimah untuk manusia, kalimah yang baik. Sebab itu akhlak, khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Manusia yang paling mulia si Allah Subhanahu wa taala adalah yang berakhlak. Akhlak jaga mulut. Kata orang Melayu, apa dia? Kerana mulut badan binasa, itulah dia. Binasa di akhirat itu yang paling bahaya. Jangan berlaku jahil, jangan dia tidak tahu bahawa dia berpuasa. Jika ada seorang memaki atau mahu membunuhnya, katakan aku berpuasa. Habis cerita. Jangan banyak argue, jangan banyak menceceh. Kalau ada orang nak bergaduh dengan kita, kita katakan saya berpuasa. Bagi yang suka makan daging waktu siang, apa istilah makan daging? Mengumpat. Sebab ada satu istilah dalam Al-Quran. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayitan. Apakah kamu suka makan daging saudara kamu yang sudah mati? Ini ditujukan kepada kaki pengumpat. Jadi kalau pengumpat tu akan diberi daging saudara yang sudah mati. Itu istilah di dalam Al-Quran. Jadi kalau boleh pagi-pagi bangun, kalau tak ada nak buat kerja sebab tak pergi